Selamat sejahtera Encik Syaidin. Hari ini saya akan bentangkan tugasan 3 bagi subjek EDUP 3143 iaitu Sosiologi. Pengenalan diri, nama saya Bavitra Kumas dari kelas X3. Baik, kita tengok konsep mobiliti sosial terlebih dahulu dan baru kita akan pergi ke definisi mobiliti sosial. Mobiliti sosial bermaksud pergerakan individu atau kumpulan antara kedudukan yang berbeza dalam hierarki stratifikasi sosial masyarakat. Mobiliti sosial adalah satu proses perubahan dan pergerakan seseorang atau sesuatu kelompok daripada satu kedudukan kepada kedudukan yang lain dalam sesebuah masyarakat. Perubahan ini berlaku antara generasi dan juga secara intergenerasi. Pernyataan ini telah dikeluarkan oleh Nur Hayati 2011. Sekarang kita akan tengok bentuk mobiliti sosial. Yang pertama adalah mobiliti sosial mendatar, iaitu sama sahaja. Mobiliti sosial mendatar ialah perubahan dalam kedudukan tanpa melibatkan perubahan dalam status sosial dianggap perubahan yang setara. Perkara ini telah dinyatakan oleh Othman et al. 2014. Pergerakan sama ada status, kelas, prestij dan hierarki adalah sama. Mobiliti mendatar merujuk kepada perubahan kedudukan, pekerjaan atau peranan seseorang individu atau kumpulan tanpa melibatkan mana-mana perubahan dalam kedudukan dan juga hierarki sosial. Sementara mobiliti sosial mendatar merujuk pada asasnya perubahan dan kedudukan individu atau kumpulan bersama-sama hierarki sosial yang hampir sama dan tidak membawa perubahan yang besar. Penghijraan generasi pertama ke kawasan rancangan Felda telah mengalami mobiliti sosial secara mendatar yang memberi peluang kepada peneroka untuk mengubah status kemiskinan keluarga. Mobiliti sosial mendatar berlaku jika seseorang yang datang dari luar bandar kemudian menjadi pekerja biasa dalam sektor industri, maka tiada perubahan ketara dalam kedudukan mereka dalam hierarki sosial. Selain itu, perubahan secara individu atau kelompok dari satu agama kepada agama lain, kewarganegaraan dan pekerjaan yang tidak melibatkan perubahan kelas sosial dianggap sebagai mobiliti sosial mendatar. Sekarang kita akan lihat mobiliti menegak. Mobiliti menegak merujuk kepada pergerakan individu atau kumpulan daripada satu status kepada status yang berbeza. Ini berlaku dalam perbezaan generasi kedua Felda. Mobiliti sosial mereka boleh berlaku secara menegak. Mereka yang mempunyai pendidikan yang tinggi, peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang baik adalah lebih cerah apabila mereka berhijrah keluar. Perkara ini boleh juga berlaku dalam kalangan wanita yang asalnya sebagai seorang suri rumah, biasa berubah menjadi ahli perniagaan, terkenal dan telah membawa perubahan radikal kedudukannya dalam stratifikasi sosial. Keadaan ini melibatkan perubahan dalam jangka hayat seseorang individu bergerak kepada status yang lebih tinggi. Mobiliti menegak boleh berlaku dalam dua cara, iaitu boleh meningkatkan kedudukan mereka dalam hierarki bergerak ke atas atau kedudukan mereka mungkin memburukkan dan boleh menjatuhkan mereka. Pergerakan ke bawah ialah jika seseorang hartawan atau golongan kelas atasan boleh hilang kekayaan dan menjadi muflis. Yang ketiga adalah mobiliti sosial antara generasi. Faktor masa adalah elemen penting dalam pergerakan sosial. Perubahan berlaku dalam status disebabkan mobiliti antara generasi yang berkait dengan faktor masa. Ia adalah satu perubahan dalam status yang bermula dengan keluarga sehingga kanak-kanak tersebut meningkat dewasa. Perubahan berlaku dari satu generasi ke satu generasi dengan wujud perbezaan dalam kehidupan dan ketidaksamaan yang diwarisi. Perubahan yang berlaku apabila mencapai status yang baharu dalam kehidupan mereka sama ada melalui peluang dan juga usaha mereka sendiri tanpa mengira asal-usul ketika mereka dilahirkan. Misalnya, semasa kanak-kanak dia dibesarkan dalam keluarga penore dan petani dan mereka dapat mengubah taraf kehidupan mereka yang lebih baik daripada keluarga yang asal disebabkan faktor pendidikan dan bekerja sebagai golongan profesional. Perubahan ini dapat dilihat melalui generasi pertama Felda dan generasi kedua yang kebanyakannya telah mendapat pendidikan anak-anak mereka berjaya membentuk generasi kedua yang lebih mewah. Keempat adalah mobiliti dalam generasi. Pergerakan yang berlaku sepanjang hayat kehidupan seseorang dari aspek peribadi dikenali sebagai mobiliti generasi. Ia merujuk kepada kemajuan dalam tahap sosial dan perubahan status sosial yang berlaku dalam kehidupan kerjaya seperti pengalaman bekerja dari peringkat yang rendah hinggalah ke tahap yang lebih tinggi seperti kenaikan pangkat dan status dalam sesebuah organisasi yang
sama misalnya anggota polis yang biasa hingga dinaikkan pangkat yang lebih tinggi. Ia boleh juga berlaku sebagai mobiliti intergenerasi, iaitu kedudukan anak yang lebih baik iaitu menjadi doktor pakar berbanding dengan ibu bapanya mungkin hanya seorang sebagai kerani. Implikasi perubahan dalam pendidikan pada masa kini terhadap mobiliti sosial pelajar dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk ekonomi, budaya dan sosial. Berikut adalah beberapa implikasi yang mungkin timbul. Implikasi ini adalah secara umum. Yang pertama sekali adalah accessibility pendidikan, kualiti pendidikan, yang ketiga program pendukung, yang keempat kurikulum yang relevan, yang kelima dukungan psikososial, yang keenam keterlibatan komuniti dan yang ketujuh adalah akses teknologi. Okey, sebelum kita tengok implikasi tersebut, kita akan tengok pengenalan terlebih dahulu. Mobiliti sosial merujuk kepada pergerakan individu atau kelompok dalam hierarki sosial untuk struktur masyarakat. Ini melibatkan perubahan dalam status sosial, kedudukan ekonomi atau kuasa politik seseorang atau kumpulan dari satu generasi ke generasi berikutnya atau dalam satu jangka hidup. Mobiliti sosial boleh berlaku secara vertikal, iaitu naik atau turun, atau secara horizontal, pindah dalam lapisan sosial yang sama, dan ia boleh menjadi hasil daripada faktor-faktor seperti pendidikan, pekerjaan, warisan atau peluang ekonomi yang tersedia. Baik, implikasi yang pertama adalah accessibility pendidikan. Perubahan dalam pendidikan dapat mempengaruhi accessibility pendidikan bagi berbagai lapisan masyarakat. Jika perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan accessibility, maka mobiliti sosial pelajar dapat ditingkatkan kerana lebih banyak individu dari latar belakang yang berbeza dapat mengakses pendidikan tinggi. Seterusnya adalah kualiti pendidikan. Perubahan dalam sistem pendidikan yang mengarah pada peningkatan kualiti dapat memiliki impak positif pada mobiliti sosial. Pelajar dari latar belakang ekonomi rendah mungkin memiliki lebih banyak kesempatan untuk meningkatkan posisi sosial mereka melalui pendidikan yang berkualiti. Seterusnya adalah program pendukung. Pelaksanaan program pendukung seperti beasiswa dan program bantuan kewangan dapat memungkinkan pelajar dari latar belakang ekonomi rendah untuk mengakses pendidikan tinggi. Ia dapat membantu dalam meningkatkan mobiliti sosial mereka. Selain itu, akses teknologi juga adalah salah satu implikasi. Penggunaan teknologi dalam pendidikan seperti pembelajaran jarak jauh atau sumber daya pembelajaran secara atas talian dapat memperluas akses pendidikan bagi mereka yang tinggal dalam daerah terperincil atau memiliki keterbatasan fizik yang menghalangi mobiliti. Saya akan beralih pula kepada kurikulum yang relevan. Perubahan dalam kurikulum pendidikan yang lebih relevan dengan menutup peluang pekerjaan dapat membantu meningkatkan kesempatan kerja bagi lulusan. Hal ini dapat memungkinkan mobiliti sosial yang lebih besar bagi mereka yang sebelumnya mungkin terbatas oleh kurangnya keterampilan yang relevan. Baik, seterusnya adalah sokongan psikososial. Program-program dukungan psikososial yang disediakan oleh lembaga pendidikan dapat membantu pelajar dari latar belakang yang kurang mampu untuk mengatasi halangan-halangan yang mungkin mereka hadapi seperti kekurangan pendapatan atau kurangnya sokongan keluarga. Keterlibatan komuniti. Keterlibatan komuniti dalam pendidikan seperti melalui program mentoring dan sokongan dari organisasi NGO dapat memberikan sokongan tambahan bagi pelajar yang memerlukannya sehingga membantu meningkatkan mobiliti sosial mereka. Baik, sekarang kita beralih kepada kesan positif atau implikasi positif mobiliti sosial dalam pendidikan. Yang pertama adalah persaingan yang sihat dalam pendidikan. Persaingan yang sihat akan wujud dalam kalangan murid dan bukan hanya bergantung kepada pencapaian akademik yang cemerlang semata-mata tetapi dari aspek kemahiran dan teknikal. Ini kerana sektor awam atau swasta memerlukan pekerja-pekerja dalam bidang profesional. Persaingan dalam bidang pendidikan untuk melahirkan kepakaran tertentu adalah penting dalam menjana ekonomi negara. Pendidikan adalah salah satu cara yang dapat menjamin perubahan dari sekaligus mengubah status mobiliti sosial. Yang seterusnya adalah peluang pendidikan yang lebih terbuka. Perubahan dalam pendidikan bukan sahaja membentuk model insan yang mampu berfikiran kritis dan kreatif, berkemahiran menyelesaikan masalah, berkeupayaan mencipta peluang baru, mempunyai daya tahan serta kebolehan untuk berhadapan dengan persekitaran global yang sering berubah. Tidak dinafikan dasar pendidikan Malaysia turut mengalami transformasi pendidikan agar selari dengan pasaran sedia ada. Peluang pendidikan lebih terbuka dalam melahirkan pelbagai kepakaran seperti profesional.
Yang ketiga adalah meningkatkan integrasi sosial. Bagi mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat, kesepaduan sosial diperlukan, iaitu satu proses penyesuaian antara beberapa elemen yang berbeza dalam satu kumpulan sehingga dapat menghasilkan corak kehidupan yang mempunyai fungsi dan tujuan yang harmoni. Mobiliti sosial yang berlaku dalam masyarakat menyebabkan perubahan dalam keadaan sosial, baik dalam gaya hidup dan pemikiran dalam sesuatu kelompok masyarakat. Sekarang kita beralih kepada kesan negatif pula, implikasi negatif mobiliti sosial dalam pendidikan. Yang pertama adalah emosi dan psikologi. Keadaan ini berlaku sekiranya wujud rasa ketakutan dan kegelisahan apabila berlaku mobiliti sosial yang mana mereka tidak dapat menerima perubahan tersebut atau wujudnya persaingan. Mereka merasakan tidak mampu untuk bersaing dengan orang lain dan juga yang juga kemungkinan tekanan dari pihak-pihak tertentu yang boleh mewujudkan gangguan psikologi. Seperti contoh, apabila mereka yang memiliki kekayaan dan tiba-tiba diisytiharkan muflis. Yang kedua adalah kemunculan keretakan dalam hubungan. Hubungan yang baik akan putus jika ada rasa cemburu atau bangga sama ada dalam keluarga atau masyarakat. Mobiliti sosial boleh menyebabkan rasa cemburu dan membawa kepada perubahan tingkah laku seperti rasa sombong kerana mereka memiliki kuasa atau kekayaan. Kemungkinan juga berlaku penindasan kerana pencapaian yang telah mereka capai. Yang ketiga adalah ketirisan peluang pendidikan dan pekerjaan. Disebabkan mobiliti sosial yang berbeza boleh mengakibatkan ketirisan peluang kepada golongan tertentu untuk melanjutkan pelajaran atau mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sebagai contoh, dapat mendapatkan jawatan-jawatan yang tertentu kerana mereka mempunyai kuasa dan kenalan yang baik. Sekiranya berlakunya ketirisan dalam sektor-sektor awam atau swasta dalam pengambilan pelajar cemerlang dari golongan miskin akan menyebabkan mereka hilang peluang untuk belajar di universiti pilihan. Baik, secara rumusannya, mobiliti sosial ialah satu perubahan individu dan kelompok dari satu lapisan sosial kepada lapisan sosial yang lain dan dalam satu sistem stratifikasi sosial. Perubahan mobiliti sosial adalah disebabkan perkembangan ekonomi dan perubahan dasar oleh sesebuah negara. Mobiliti sosial juga merupakan satu struktur sosial yang melihat wujudnya pola-pola yang dapat mengatur kelompok berkenaan dari satu pergerakan atau perpindahan dari satu kelas ke kelas sosial yang lain. Pendidikan merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam kehidupan individu dan masyarakat. Melalui pendidikan dan ilmu pengetahuan yang diperoleh dapat membantu seseorang itu membuat perubahan dalam kehidupannya dari segi status sosial maupun sosial ekonomi. Seterusnya, peranan guru dalam mobiliti sosial boleh bermula daripada sikap guru terhadap peranan mereka mendidik murid-murid untuk menjadi ejen mobiliti sosial yang dapat memajukan diri dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.